Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awal ni. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Bencana banjir yang melanda menimbulkan pelbagai persoalan mengenai kecekapan agensi kerajaan dalam mengurus bencana dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang paling terkesan dengan segera. Dalam masa yang sama, lambakan sumbangan juga dilihat berlaku apabila tiada koordinasi yang baik antara entiti NGO dan sukarelawan ini dan juga kerajaan. Kita nak bersama dengan penyelidik Center of Electoral Education and Democracy, Amirul Munir Muhammad yang juga sempat turun padang menyertai aktiviti pembersihan kawasan banjir di sekitar Bantin, Selangor Ahad lalu. Selamat pagi. Assalamualaikum Cik Amirul. Waalaikumsalam, Fizi. Baik, pengalaman Cik Amirul turun padang, apa mungkin dapatan utama sepanjang proses bantuan pembersihan kepada mangsa banjir ini? Terima kasih, Fizi. Apa yang saya perhatikan setelah seminggu kita buat kerja di lapangan ni, bagi saya ke semua NGO, ya, ke semua NGO dan juga agensi kerajaan, apa yang saya perhatikan adalah bergerak seiring, ya. Apabila ada ruang-ruang di mana NGO boleh memainkan peranan yang utama, kita memainkan peranan utama, ya, tanpa menunggu arahan daripada kerajaan ataupun agensi-agensi lain. Inilah kekuatan NGO sebenarnya, ya, yang mana kita boleh buat kerja mengikut kita punya rentak sendiri, ya. Of course ada banyak maklumat-maklumat yang kita perlukan daripada pihak berkuasa, tapi perjalanan gerak kerja kita itu adalah berdasarkan kepada kemampuan dan juga kebolehan kita sendiri. Fizi? Ya, jadi apa yang Cik Amirul katakan tadi, mungkin pemerhatian Cik Amirul, NGO dan juga agensi kerajaan ni boleh bergerak seiring. Namun, bagaimana sebenarnya boleh kita gabungkan kedua-dua entiti dalam mempertingkatkan hubungan antara organisasi masyarakat sivil seperti NGO ini dengan sukarelawan kerajaan? Ada yang mencadangkan Malaysia sertai Open Government Partnership ataupun OGP sebagai asas pemerintahan moden yang melibatkan rakyat. Pada pandangan Cik Amirul macam mana? Ya, OGP ni adalah satu prinsip yang dijalankan di banyak negara. Pengalaman saya semenjak tahun 2014 saya bergerak membantu mangsa-mangsa bencana ini. Sebenarnya NADMA sendiri telah membina satu platform walaupun cuma WhatsApp group saja, tapi sebenarnya platform tersebut amat berguna kepada NGO-NGO yang bergerak di selatan Malaysia. Ya, ada, kalau tak silap saya, lebih kurang sekarang ni ada 200 lebih ahli dalam kumpulan itu yang terdiri daripada NGO-NGO di seluruh Malaysia. Dan saya nampak WhatsApp group tersebut adalah satu platform yang amat berguna kepada kita yang bergerak. Bukan sahaja kita bergantung kepada NADMA, tapi lebih kepada pengkongsian maklumat di antara NGO-NGO. Ini adalah satu contoh di mana kerajaan dan juga civil society bergerak bersama. Ya, jadi selain daripada itu, ada perkara-perkara yang NADMA kata NADMA perlukan bantuan. Bukanlah NADMA tu perlukan bantuan kerana NADMA tak boleh buat kerja, tapi ada perkara-perkara yang kita boleh membantu. Ramai NGO-NGO yang kita, saya amat bangga lah tengok ramai yang bergerak dari seluruh Malaysia ke mana-mana di Malaysia ni. Ya, jadi saya percaya OGP itu telah ada di Malaysia. Ya, telah ada di Malaysia. Of course, kita perlu memperkemaskan pergerakan kita semua, tapi kerjasama telah berlaku dengan baik bagi saya. Dalam keadaan bencana ketika ini, rakyat mahukan solusi, rakyat mahukan bantuan. Namun ada juga isu-isu lain sebagai contohnya kerenah birokrasi. Antara penyebab mengapa sukarelawan ini ataupun NGO ini lebih laju daripada institusi kerajaan itu sendiri. Bagaimana ini boleh diperbaiki agar manfaatnya dapat kepada rakyat itu sendiri? Ya.
Macam Hafizi kata, rakyat nak bantuan, ya. Dia tak peduli bantuan tu sama ada daripada kerajaan ataupun daripada badan bukan kerajaan. Jadi sekiranya kita boleh badan bukan kerajaan NGO ini boleh membantu memenuhi permintaan mangsa-mangsa bencana, saya rasa itu satu benda yang kita boleh bergerak. Kita tak perlu tunggu orang lain. So macam saya selalu sarankan kepada rakan-rakan NGO kami supaya kita buat apa yang kita terdaya. Ya? Jangan peduli apa orang lain dah buat ataupun apa orang lain gagal untuk buat. Jadi fokus kita adalah untuk membantu. Jangan pedulikan kekangan yang ada, kita buat apa yang kita terdaya sebab kita bukannya ada kepentingan politik. Ya? Kebanyakan NGO tu tidak ada kepentingan apa-apa selain daripada kepentingan kita adalah untuk membantu rakyat. Ya, Fizi? Ya, kalau kita lihat, mungkin itu penjelasan sedikit sebanyak memperjelaskan bagaimana agaknya kerjasama daripada kerajaan dan juga NGO ini sendiri. Cuma kita nak pada masa hadapan, banjir ataupun bencana-bencana lain ini, bagaimana sebenarnya NGO ini dapat disusun, dapat digerak aturkan supaya apa yang kita cakap tadi dari segi bantuan yang diberikan secara berlebihan dan juga ada bantuan yang diberikan hanya tertumpu kepada satu kawasan saja. Jadi kita nak elakkan benda ini. Bagaimana sebenarnya kerajaan boleh mengkoordinasikan semua NGO-NGO ini supaya okey, NGO ini akan pergi ke kawasan ini, NGO ini akan pergi ke kawasan ini. Bagaimana agak kita nak wujudkan kerjasama sebegitu? Saya rasa perkara ini sedang berlaku sekarang, ya, di mana NGO yang ingin pergi ke lapangan telah dinasihatkan oleh pihak berkuasa untuk berjumpa dengan PKOB, Pusat Operasi Bencana di kawasan yang kita nak masuk tu. Biasanya kalau apa yang rakan-rakan saya yang buat adalah misalnya untuk pergerakan kita pada hari ini, kita hantar dulu seorang atau dua orang untuk meneliti kawasan mana yang kita bercadang untuk masuk tu. Dan supaya kita tidak pergerakan kita tidak bertindih dengan orang lain, ya. Jadi dan kami juga selalu berhubung dengan sama ada NGO yang telah fokus di tempat tu ataupun jabatan-jabatan agensi-agensi kerajaan yang berada di tempat tu, kita minta dulu maklumat. Kerana kalau kita, apa yang jadi adalah NGO dalam semangat untuk membantu tu, dia rasa ini yang saya boleh buat di kawasan ini, tapi tanpa mengira apakah keperluan. No, we have to identify the needs first. Needs dan risk assessment tu kena dilakukan oleh semua pihak sebelum bergerak untuk membantu. Kerana sekiranya kita tidak membuat needs analysis di kawasan tersebut, itulah yang jadi je baju bertimbun-timbun, beras bertimbun-timbun di satu kawasan dan kawasan yang lain tak dapat apa-apa. So bagi saya, kita kena buat dengan cara yang lebih teratur di pihak NGO sendiri, ya, di pihak NGO sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Jangan bergantung kepada kita bergerak apabila maklumat daripada kerajaan saja dan sebagainya. Kita sendiri tu kena berusaha dan bergerak secara berhemah lah bagi saya.